Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Al-Amin bin Aslan dan hari ini saya akan membentangkan tentang kepercayaan Taoism mengenai kematian. Taoism ialah agama dari Cina Purba yang telah mempengaruhi kepercayaan rakyat dan negara. Merujuk sarjana Cina, Dao Jia merupakan falsafah Taoism, manakala Dao Jiao merupakan sistem agama. Taoism telah dikaitkan dengan ahli falsafah Lao Tzu. Ini kerana dia telah dikaitkan dengan guru tua yang memberi maksud orang yang mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi. Taoism berpendapat bahawa manusia dan haiwan harus hidup seimbang dengan Tao atau alam semesta. Penganut Taoism percaya kepada keabadian rohani di mana roh badan bergabung dengan alam semesta selepas kematian. Taoism atau Daoism ini juga bermaksud jalan kerana dalam bahasa Cina, Dao bermaksud jalan. Dao dalam Konfusianisme merujuk kepada kebenaran dan kebaikan. Dao juga merujuk kepada pencapaian, persamaan dan pengenalan dengan alam. Apabila mencapai Dao, kita akan menjadi abadi dan tidak akan mati kerana Dao yang suci tidak akan mati. Dalam agama Taoism, kitab suci yang pertama mereka ialah Dao De Jing. Terusnya, mengenai pembersihan dan penyiapan mayat. Penyiapan mayat melibatkan pembersihan dan menghiasi dengan azimat ritual dan wang dan meletakkan barang-barang peribadinya supaya perjalanan selamat dan lancar. Bergantung pada adat tempatan, pakaian pengebumian mungkin menggunakan pakaian perkahwinan si mati atau pakaian baru. Kebanyakan wilayah pakaian si mati dibuat daripada bulu haiwan untuk mengelakkan si mati daripada dijelmakan sebagai haiwan tersebut. Pakaian khas pengebumian juga boleh digunakan dengan syarat lapisan terdiri daripada nombor ganjil seperti 7, 9 atau lebih dan mungkin disulam dengan simbol panjang umur. Simbol panjang umur dalam kematian boleh dirujuk sebagai kekekalan, keturunan dan kesuburan melalui nenek moyang dan keturunan. Barang-barang berharga seperti emas, perak, mutiara dan shilling diletakkan di mulut atau tangan si mati untuk memastikan kemakmuran dan penyediaan rasuah untuk pengawal dan hakim dunia bawah tanah. Nasi juga boleh dimasukkan ke dalam mulut si mati untuk mengelakkan kelaparan. Di dalam keranda pula, barangan peribadi seperti wang ritual, azimat, pakaian, selimut dan bekalan diletakkan untuk keperluan si mati dalam perjalanan panjangnya. Herba dan abu kayu kadangkala ditaburkan di bahagian bawah keranda untuk menjerat kelembapan dan melindungi mayat daripada kejahatan. Seterusnya ialah pemberian dan persiapan untuk perjalanan roh. Bagi membantu perjalanan roh melalui mahkamah neraka ke syurga, nyanyian mantra dan doa dikatakan bagi meminta Tuhan untuk belas kasihan, bantuan dan kuasa untuk roh tersebut. Wang kertas ritual dibakar serta dimasukkan ke dalam keranda. Wang kertas yang biasa digunakan ialah jinzi, helaian kertas segi empat sama yang dicop dengan kerajang emas di tengah untuk Tuhan, manakala bahagian perak yinzi adalah untuk hantu. Wang biasa atau wang biasa, mel yuan atau wang untuk membeli jalan bernilai sen adalah untuk hantu rendahan. Kertas nyanyian kuning di mana paderi telah berdoa dibakar untuk roh mendengar doa. Pasport untuk mengenal pasti si mati kepada penjaga neraka dibakar di rumah mayat dan abu atau salinan pasport diletakkan di dalam keranda. Lilin dan kemenyan juga dibakar kerana asapnya boleh menyampaikan ritual kepada dunia roh. Bagi membantu roh melepasi bridge of sight yang memisahkan dunia duniawi dan roh, upacara persediaan boleh dilakukan. Ketua berkabung membawa tablet roh si mati ke atas dan ke bawah jambatan kayu sebanyak 13 kali. Bilangan ini merupakan bilangan jambatan yang sampai ke neraka. Perkhidmatan lain untuk membantu roh melalui 10 mahkamah neraka di mana perbuatan duniawi si mati akan dinilai. Setiap mahkamah melepaskan hukuman untuk dosa tertentu. Apabila roh tersebut tiba di mahkamah penjelmaan semula, ia akan menentukan sama ada roh tersebut akan dilahirkan semula sebagai haiwan,
orang atau dibenarkan masuk ke syurga tempat nenek moyang tinggal. Seterusnya ialah penyembahan roh. Dalam Taoism, kepercayaan memuja roh yang sudah mati merupakan teras. Ini kerana dalam kepercayaan mereka, roh orang mati masih mampu berhubung dengan orang hidup melalui perantaraan seperti ahli sihir, bomoh dan tabib. Selain itu, pemujaan penyembahan nenek moyang merupakan perkara penting bagi mereka. Ia adalah berdasarkan kepercayaan timbal balik antara yang masih hidup yang telah mati. Ini kerana bagi membawa kemakmuran dan kekayaan kepada keturunannya yang masih hidup, mereka perlu mengekalkan tradisi ini. Jika keturunan mereka mengabaikan nenek moyang mereka boleh menjadi hungry ghost. Hungry ghost dipisahkan dan dibiarkan hanyut dalam dunia roh serta boleh menjadi dendam dan bahaya. Pada hari ke-15 pada hujung bulan ke-7 dalam kalender lunar Cina, ia merupakan permulaan bulan hantu lapar. Akan tetapi bagi penganut Tao, melaksanakan upacara amal untuk mengubah dan membebaskan penderitaan orang yang meninggal dunia. Hal ini kerana agama Taoism ialah lebih mementingkan kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Ini disebabkan mereka telah mendidik penganut Taoism dari kecil yang berteraskan yin dan yang di mana setiap benda di alam semesta ini, tidak kira hidup atau sudah mati, saling melengkapi untuk mencapai keseimbangan. Seterusnya ialah status selepas kematian. Sebahagian daripada penganut Taoism percaya bahawa semakin tinggi kubur, semakin dekat roh si mati dengan dewa mereka. Oleh itu, generasi keluarga mereka kaya. Mereka akan membina kubur besar untuk ahli keluarga mereka. Ia bergantung kepada saiz slot dan semua gaya hiasan. Pada masa kini, mereka percaya ia bergantung kepada ekonomi mereka. Semakin tinggi kubur dari tanah, semakin tinggi harganya. Walaupun untuk membeli tanah kubur itu agak mahal, terdapat kubur tertentu terletak di dasar bukit kerana ahli keluarga mereka yang tidak mampu boleh memilikinya. Jadi, status roh mereka pada asasnya bergantung kepada ekonomi keluarga mereka. Selain itu, mereka juga menghias tanah kubur mereka dengan meletakkan gambar-gambar pemandangan di kubur mereka. Sebahagian daripada mereka percaya bahawa gambar-gambar tersebut menunjukkan tempat roh moyang mereka akan pergi semasa peralihan kematian mereka. Akhir sekali ialah melawat si mati. Dalam agama Taoism, adalah sangat penting untuk menghormati orang mati walaupun nenek moyang telah lama meninggal dunia. Masih penting untuk mencari kubur mereka. Penziarahan kubur itu boleh dilakukan semasa perayaan King Bin. Sekali dalam setahun, sekiranya mereka tidak melawat kubur si mati, roh si mati akan marah kepada mereka. Kesimpulannya, Taoism ini mementingkan kesatuan antara manusia dan alam. Mereka mementingkan hubungan kekeluargaan supaya mereka sentiasa mengingati ahli keluarga mereka sama ada yang masih hidup ataupun mati. Walau bagaimanapun, generasi kini kurang mengikuti adat istiadat keturunan mereka yang telah wujud sekian lamanya. Ini kerana disebabkan kekurangan pendedahan daripada ibu bapa, pencampuran perkahwinan dan juga disebabkan peningkatan ekonomi sekarang yang kurang mengizinkan. Boleh juga dirumuskan bahawa perbincangan roh ini adalah berasaskan kepercayaan dalam agama, falsafah, kebudayaan dan adat resam setiap individu. Walaupun kita hidup dalam pelbagai kaum dan agama, kita harus menghormati kepercayaan masing-masing agar dapat hidup dalam keadaan harmoni dan kesejahteraan. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Okey, nama saya Sharon Ilhamhau bin Mahmud Dausau. Saya akan sambung. Definisi bagi ontologi adalah merupakan ilmu pengetahuan yang paling universal, kuno dan paling menyeluruh. Perkataan ontologi ini juga muncul di sekitar pertengahan abad ke-17 oleh Rudolf Gogolenius. Ontologi yang berasal daripada istilah Yunani iaitu ontos dan logos membawa kepada maksud menjadi. Ontos iaitu berarti sesuatu yang wujud, manakala logos adalah berarti ilmu. Hal ini demikian dapat digabungkan sebagai ilmu tentang wujudnya hakikat yang sedia ada.
Hakikat dalam kajian ontologi adalah keadaan yang sebenar dan datangnya dari sesuatu. Hal ini juga bukanlah keadaan yang sementara yang mempunyai sifat selalu berubah-ubah. Hal ini juga dijadikan sebagai kesimpulan bahawa ontologi merupakan pengetahuan tentang yang sedia ada dan juga merupakan cabang falsafah yang membincangkan prinsip yang paling mendalami berbanding kaedah yang lain. Selain itu, terdapat juga beberapa ciri ontologi iaitu sistematik, rasional, komprehensif, radikal, koheren dan konsisten, kaedah dan metodologi, dan yang terakhir sekali adalah universal. Bagi objektif kajian tentang ontologi pula meliputi tentang kewujudan umum atau khusus, terbatas atau tidak terbatas, universal atau mutlak, fizik atau metafizik, masih bernyawa ataupun sudah mati. Seterusnya, kehidupan akhirat atau dalam bahasa Inggerisnya afterlife boleh dirujuk sebagai kehidupan selepas mati atau dunia yang akan datang selepas mati. Menurut pelbagai idea tentang kehidupan akhirat ini, sebahagian elemen atau seluruh jiwa roh daripada si mati akan dibawa bersamanya sebagai identiti beliau di alam seterusnya. Bagi sesetengah pandangan pula, kewujudan berterusan ini berlaku dalam alam rohani, dan dalam pandangan lain pula, individu yang sudah mati mungkin akan dilahirkan semula ke dunia ini dan memerlukan hidup yang baru tanpa terikat daripada kehidupan yang sebelumnya. Jadi bagi penganut Tao, mereka percaya akan adanya reincarnation, eternity, salvation, heaven dan immortality. Mortality. Bagi penganut Tao, keabadian adalah merupakan aspek yang penting. Hal ini demikian kerana semua alam disatukan oleh Tao dan kepercayaan bagi Tao adalah keabadian yang boleh dicapai oleh seseorang individu. Penganut Tao juga percaya bahawa keabadian bukanlah sesuatu yang boleh dicapai dalam memisahkan diri dalam alam semula jadi seperti dengan jiwa, tapi sesuatu yang dicapai dalam mengarahkan kuasa semula jadi melalui badan, mencipta bahan badan yang boleh tahan lebih lama. Selain itu, keabadian yang dimasukkan dalam Taoism ialah keabadian fizikal. Antara matlamat tertinggi bagi penganut Taoism adalah mencapai keabadian melalui penyaluran tenaga secara total untuk mencapai keharmonian dengan Tao. Keabadian boleh dilihat secara literal atau sebagai simbolan pembebasan rohani. Idea keabadian rohani seperti agama Kristian adalah asing kepada orang Cina sehingga agama Buddha diperkenalkan di Cina. So, terdapat dua cara untuk mencapai keabadian yang bagi kepada dua, iaitu keagamaan dan juga fizikal. Bagi keagamaan, seseorang itu perlulah jaga solat, kelakuan moral, ritual dan taat perintah, manakala bagi fizikal pula, mereka perlu jaga diet, ubat-ubatan, kaedah pernafasan, bahan kimia dan senaman. Hal ini semua menunjukkan bahawa kehidupan bersendirian di dalam gua seperti betapa bersendirian dapat juga menggabungkan kedua-duanya dan dilihat sebagai ideal. Idea asas bagi diet dalam Tao adalah untuk menyuburkan badan dan menolak makanan kepada tiga aspek utama iaitu penyakit, usia tua dan juga kematian. Dengan ini, Tao mempercayai bahawa dengan mengikuti segala diet ini, keabadian seseorang bolehlah dicapai. Jadi matlamat utama diet Tao adalah untuk menukar komposisi badan daripada daging kepada benda yang lebih tahan lama untuk dikaitkan dengan umur yang panjang. Terusnya adalah eternity. Dalam bahasa Melayunya, iaitu abadi, bermaksud masa yang tidak terhingga atau tidak pernah berakhir. Keabadian atau keadaan yang dianggap sebagai tiada mempunyai permulaan maupun penghujung. Eternity dan juga immortality boleh dikatakan sebagai benda yang sama, akan tetapi sifatnya berbeza. Antara sifat yang berbeza adalah eternal adalah kekal selama-lamanya walaupun sudah mati, manakala bagi immortal adalah ia tidak akan terdedah kepada kematian dan ia akan kekal selama-lamanya. Jadi penganut Tao di negara Cina, apabila manusia sangat dekat dengan semula jadi iaitu sumber kepercayaan Tao, oleh itu kepercayaan utama Taoism adalah pada prinsip keabadian. Penganut Tao memerhatikan bahawa dalam alam semula jadi banyak perkara yang mati sering hidup semula dan kekalkan keseimbangannya secara semula jadi. Antara contohnya adalah pokok yang dilihat sudah mati pada musim lorok akan hidup semula pada musim bunga. Dengan ini, kepercayaan Taoism mengenai kematian adalah bahawa seseorang masih boleh hidup selepas dia mati dan bukannya lenyap begitu saja. Seterusnya adalah salvation.
Perkataan ini berasal daripada bahasa Latin iaitu salvation adalah salva yang membawa kepada masuk selamat atau diselamatkan. Salvation atau dalam bahasa Melayunya, keselamatan ialah keadaan yang dilindungi atau diselamatkan daripada bahaya atau situasi yang lebih teruk. Dari segi agama dan teologi pula, secara umumnya, keselamatan ini membawa maksud pembebasan jiwa daripada dosa dan akibatnya. Kajian akademik tentang ini dipanggil sebagai soteriologi. Bagi agama dan teologi Abrahamik pula, keselamatan ialah menyelamatkan jiwa daripada dosa dan akibatnya. Hal ini dapat dikaitkan dengan pembebasan dan penebusan daripada dosa sebelum ini dan kesan-kesannya. Hal ini juga bergantung pada agama. Keselamatan juga boleh dianggap sebagai rahmat oleh Tuhan ataupun oleh iman. Perbuatan baik atau gabungan daripadanya juga. Semua agama sering menekankan kepada manusia bahawa pendosa secara semula jadi dan adalah neraka tempatnya. Jadi bagi penganut tahu, keselamatan berpusat di sekitar kehidupan ini dan bukannya di kehidupan akhirat. Ini bermakna seseorang perlu mengambil bahagian dalam sekitaran alam semula jadi semasa seseorang itu masih hidup dan bukannya menjagakan keselamatan selepas kematian kelak. Incarnation. Kematian adalah peralihan semula jadi antara pengakhirannya kehidupan sedia kala dan memasuki peringkat seterusnya. Penganut tahu mempercayai bahawa roh boleh hidup selepas berlakunya kematian fizikal dan ia boleh berhijrah ke badan fizikal yang lain. Tidak akan ada penghujung yang dirasakan untuk sesuatu kehidupan dan permulaan yang lain. Sebaliknya, penganut tahu melihat kejadian ini sebagai proses penjelmaan semula, sebagai kesinambungan proses tahu yang kekal. Jadi melalui penjelmaan semula ini, penganut tahu menggunakan istilah transmigrasi kerana kelahiran semula boleh berlaku di alam manusia atau yang lebih tinggi atau yang lebih rendah. Roh manusia tersebut boleh menjelma sebagai haiwan ataupun pelbagai kehidupan yang lain. Hal ini demikian tetapi tidak akan ada konsep seperti karma yang mengawal atau mempengaruhi perubahan tersebut. Oleh itu, proses penjelmaan semula dalam Taoism ini adalah sangat rumit dan bergantung pada jauh mana harmoni dengan Tao seseorang itu dalam kehidupannya. Penganut Tao juga mempercayai bahawa alam semesta yang wujud terbahagi kepada 3 dunia dan mempunyai 6 cara iaitu dewa, syaitan, manusia, haiwan, jiwa yang kelaparan dan juga penjara duniawi. Transmigrasi membawa maksud ialah salah satu cara daripada 6 cara tersebut dan selepas kematian fizikal, seseorang boleh bergerak ke tahap yang lebih tinggi ataupun yang lebih rendah mengikut kemampuan rohani masing-masing. Penganut tahu juga percaya bahawa kematian adalah fasa peralihan dan juga bukan pengakhiran hidup. Semasa fasa ini satu peralihan daripada keadaan wujud kepada keadaan yang tidak wujud, iaitu dua keadaan yang sama penting dalam Taoism. Oleh demikian itu, jika seseorang itu boleh hidup selaras dengan Tao semasa kehidupan fizikalnya, maka orang itu akan mencari keseimbangan walaupun dalam kehidupan kekal selepas kematian. Sekali adalah heaven. Tian adalah salah satu istilah tertua bagi Cina yang membawa maksud kepada syurga. Tian atau yang lebih dikenali sebagai syurga ini dikaitkan sebagai aspek pelengkap bagi Di, iaitu bumi. Bagi perspektif agama Tao, jalan syurga adalah undang-undang yang semula jadi. Hal ini demikian dianggap sebagai jantung alam semesta kerana ia dapat memberi manfaat yang banyak kepada pelbagai perkara tanpa mendatangkan mudarat. Maksud bagi undang-undang semula jadi tersebut adalah ia berlaku dengan spontan atau membiarkan segala-galanya jadi semula jadi tanpa ada gangguan ataupun pengaruh. Menurut Laozi, jalan syurga menyerupai lukisan busur. Apabila ia terlalu tinggi, turunkan. Apabila ia terlalu rendah, naikkan. Apabila terlalu tegang, kendurkannya. Dan akhir sekali apabila ia terlalu longgar, ketatkannya. Tahu mempercayai bahawa seseorang itu tidak akan pernah sesat jika beliau berpegang teguh pada prinsip-prinsip yang betul dan menggunakan cara yang sama seperti lukisan dan sasaran busur yang betul seperti yang diterangkan oleh Laozi. Konsep bagi jalan ke syurga ini juga wujudnya kesamarataan tanpa sebarang syarat. Hal ini menunjukkan tentang keadilannya bagi semua orang. Prinsip kesamarataan ini adalah untuk menjauhi kekuatan dan kelemahan yang melampau, penguasaan dan penindasan, kekayaan dan juga kemiskinan. Selain itu, penghapusan jurang sosial juga ada bagi memelihara ketenteraman dan kestabilan di antara orang.
Hal ini kerana ia dianggap sebagai kuasa yang mengekalkan keharmonian dan keseimbangan. Konsep kedua ke syurga adalah dalam Konfusianisme. Keikhlasan adalah tanda jalan bagi jalan ke syurga dan mencerminkannya adalah jalan manusia. Hal ini demikian kerana dengan keikhlasan, seseorang boleh mencapai sesuatu, ia juga boleh melindungi sesuatu dan ia juga boleh menyokong sesuatu. Oleh itu, keikhlasan adalah asas pada cara syurgawi Konfusian dan juga cara manusia. Keikhlasan dapat menafikan kecurangan. Hal ini juga dapat membentuk prinsip yang merangkumi sifat-sifat keresahan dan berterusan. Merangkumi juga segala-galanya dan meluas serta menyokong dan generatif. Itu kesimpulannya, antara kepercayaan telah kita boleh kaji adalah tentang immortality, eternity, salvation, incarnation dan juga heaven. Jadi kita sebagai seorang manusia mestilah mendekatkan diri kita dengan pegangan yang betul, iaitu agama yang kita peluki. Hal ini supaya kita tidak terpesong ataupun terjebak dengan kefahaman-kefahaman yang berbeza. Selain itu, bagi mengelakkan diri daripada terjebak dalam kepercayaan atau kefahaman yang lain, ini adalah dengan menguatkan asas agama kita masing-masing. Cadangan ini juga bermaksud setiap umat haruslah mendalami ilmu agama dalam diri, kerana dengan asas agama yang kukuh, kita mampu menghindarikan diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang dilarang dalam agama. Seterusnya, ibu bapa juga haruslah memainkan peranan yang tinggi dalam menunjukkan contoh teladan yang baik dan sentiasa awasi segala perbuatan anak-anak mereka. Ibu bapa juga haruslah menunjukkan nilai-nilai moral yang baik agar anak mereka dapat menghormati segala kepercayaan agama-agama yang ada di dunia ini. Akhir sekali, pihak sekolah ataupun universiti amatlah digalakkan agar menendahkan tentang perbezaan kepercayaan di antara agama supaya para pelajar dapat mempelajari dan menghormati segala agama yang ada di dunia ini. Sekian, terima kasih. Dengar suara saya? Dengar. Dengar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Amar Naim Ahmad Zulkifli dan hari ini saya akan membentangkan tajuk berkenaan dengan konsep kehidupan akhirat dalam perspektif Taoism. Okay, so untuk pengenalan, ontologi bermaksud yang kajian berada, mana perkataan ini dibentuk oleh frasa Yunani, ontos, yang bermaksud kewujudan, logo, dan bermaksud penyelidikan, wacana, sains dan teori. Ontologi ialah bahagian atau cabang falsafah. Ia mengkaji fakta kewujudan dan realiti. Cuba mentakrifkan kategori asas dan hubungan sebagaimana adanya. Ini termasuk beberapa soalan abstrak seperti kewujudan atau ketiadaan entiti tertentu, apa yang boleh dikatakan wujud, apa yang tidak wujud dan apakah maksud kewujudan dan sebagainya. Ahli falsafah Yunani purba iaitu Plato dan Aristotle mengkaji konsep ini dan sering dikelirukan dengan metafizik. Sebenarnya, ontologi adalah aspek metafizik yang bertujuan untuk mengklasifikasikan kandungan penting dan asas bagi entiti tertentu, iaitu argumen ontologi ataupun bukti ontologi. Ialah salah satu dalil atau dalil klasik tentang kewujudan Tuhan. Berdasarkan keperluan wujud, ia dianggap sempurna hanya kerana akal. Dalam sains dan teknologi maklumat, ontologi ialah klasifikasi. Ia digunakan sebagai kaedah menyusun atau mengumpul maklumat ke dalam kategori. Ontologi juga digunakan pada web, sinematik dan kepintaraan buatan untuk menyerap
dan merekod pengetahuan yang menentukan hubungan antara konsep dalam bidang pengetahuan. Untuk isi yang pertama, asal-usul Taoism. Dari segi epistemologi, perkataan Taoism berasal daripada Tao yang diterjemahkan daripada perkataan Cina Tao yang secara literal bermaksud laluan atau cara. Sesungguh pun begitu, tafsiran perkataan Tao sebenarnya sangat luas terutama dalam bidang falsafah Cina yang telah mempengaruhi kehidupan dan budaya masyarakat Cina sejak zaman dahulu. Taoism pada dasarnya adalah aliran pemikiran dalam falsafah Cina. Pada masa yang sama, Taoism dianggap sebagai satu bentuk agama dalam masyarakat Cina. Maka wujudlah apa yang dipanggil Taoism. Perkataan Taoism dalam perkataan bahasa Inggeris pula telah digunakan untuk menterjemah Taojiao dan Taojia. Maksud ansara perkataan Tao ialah cara atau laluan. Tetapi dalam agama falsafah Cina, makna perkataan tersebut lebih abstrak. Kata majmuk Taoism merujuk kepada Taoism sebagai agama, iaitu orang yang berdoa di tempat ibadat. Manakala Taojia merujuk kepada kegiatan ulama berdasarkan Tao atau Dao dalam bidang pengajaran mereka. So, untuk seterusnya, adakah tempat kehidupan akhirat dalam Taoism? Adakah terdapat kehidupan akhirat dalam Taoism? Dalam Taoism atau amalan perdukunan yang lebih tua tidak berbeza dengan konsep roh mesti atau jiwa yang berasing. Jiwa adalah respiratori makhluk yang selaras dengan Tao atau amalan semesta. Roh yang mengelilingi, mencerminkan dan berinteraksi dengan komponen roh dan badan yang lain. Terdapat konsep Hun dan Pao. Konsep kerohanian yang masing-masing mempunyai pertalian syurga atau dunia di bawah. Jiwa cenderung mempunyai pertalian yang kuat dengan satu atau yang lain. Jarang kedua-duanya. Semangat menyakaburkan melainkan terdapat hubungan yang kuat dengan jiwa, tempat atau proses. Lebih dekat lagi, mereka yang mempunyai pertalian dengan keluarga, semangat mereka tidak merungkai dan berada di dalam kewujudan, di mana nenek moyang sentiasa berhubung dengan keturunan mereka. Seterusnya untuk kepercayaan mazhab Taoism. Beberapa mazhab agama Taoism mempunyai kesamaan dengan agama lain seperti Confucianisme dan Buddhisme. Terdapat falsafah Taoism juga mempunyai ajaran yang unik dan berbeza secara meluas tentang kehidupan akhirat. Taoism lama mempercayai bahawa roh manusia tidak akan mati atau lenyap. Ia akan kekal sebagai bentuk alam semula jadi yang tulen apabila ia meninggalkan tubuh manusia. Namun, ingatan manusia akan terpadam disebabkan organ seperti otak kerana konsep seperti hardware yang apabila hardware hilang, ia tidak akan mempunyai kandungan di dalamnya. Sebagai fitrah, ia adalah konsep yang sama. Mereka tetap menjadi diri mereka di dalam jiwa atau bentuk yang lain. Tetapi sebenarnya dalam kehidupan, jiwa manusia itu yang akan menentukan identiti seseorang. Jadi apa yang dimaksudkan adalah manusia masih ada secara amnya dalam bentuk manusia. Mereka masih diri mereka tetapi dalam erti sebuah kehidupan mereka yang dilahirkan baru seperti sedia ada. Kehidupan akhirat dalam Taoism seperti kembali ke alam semula jadi, bentuk tenaga tulen, dan dengan bentuk ini Taoism percaya bahawa mereka tidak akan mempunyai ingatan atau jiwa. Maka dengan itu mereka tidak mempunyai perasaan dan keinginan, tetapi mereka masih berada dalam bentuk alam itu sendiri. Ia membolehkan mereka melihat bumi dengan cara lain, sehingga mereka mendapat peluang untuk dilahirkan semula sebagai manusia. Terdapat saluran laluan yang dilalui oleh roh manusia dan berakhir di otak bayi yang baru lahir. So, seterusnya, akhirat dalam kehidupan. Taoism mengajar bahawa dalam kehidupan manusia ini kekal abadi. Daripada beralih dari satu dunia yang nyata ke kehidupan akhirat. Taoism juga percaya bahawa kehidupan akhirat wujud di dalam kehidupan di dunia.
Sebagai seorang manusia, kita hidup sebahagian daripada Tao. Dan apabila manusia mati, kita juga akan wujud sebagai sebahagian daripada Tao. Jadi pada asasnya, Taoism mempunyai bahawa kehidupan akhirat kelihatan sama dengan kehidupan di bumi sekarang kerana ia satu sama lain. Sama satu sama lain. So, seterusnya untuk nenek moyang. Teras kepada kepercayaan masyarakat Taoism adalah tiada siapa yang benar-benar mati. Hal ini kerana ia hanya kekal sebagai sebahagian daripada Tao. Penyembahan nenek moyang adalah penting untuk Taoism. Ini lebih benar kerana pengaruh daripada agama lain seperti agama Buddha. Selain itu, falsafah moden Taoism menggabungkan idea bahawa si mati hidup dalam ingatan orang yang tersayang. Penganut tahu juga yang percaya ini mungkin memasukkan kepercayaan itu ke dalam ritual mereka untuk memastikan ia menghormati kenangan orang yang tersayang. Selain dari itu, ini juga termasuk dalam mengambil bahagian dalam cuti rohani iaitu spiritual holiday seperti festival Qingming di China. Beberapa mazhab Taoism menyeru dan menghormati nenek moyang mereka dengan cara ritual yang ketat. Mereka sering mencipta ruang tulen menggunakan kemenyan dan doa untuk berhubung dengan mereka yang tidak wujud secara fizikal. Seterusnya, kepercayaan kita. Falsafah Taoism menggabungkan kepercayaan yang telah mereka kembangkan sepanjang hidup mereka. Sebagai contoh, kehidupan akhirat mungkin melibatkan hidup dalam ingatan orang yang tersayang. Jika mereka percaya kepada Tuhan, mereka mungkin akan bersama-sama dengan dewa-dewa itu di akhirat kelak. Selain itu, Taoism juga percaya bahawa jika mereka melakukan meditasi yang baik dalam kehidupan, maka apabila mereka mencapai semangat pada tahap yang tinggi, mereka akan mempunyai kuasa untuk mengekalkan ingatan mereka dan bergerak ke kehidupan seterusnya. Apabila mereka dilahirkan, mereka akan dilimpahi dengan pengetahuan dan kebaikan. Walau bagaimanapun, memandangkan perkara ini sangat sukar dikawal, sesetengah nenek moyang Taoism menemui cara lain untuk mencapai perkara sebegitu untuk menyumbang kepada alam semula jadi. Sebagai contoh, ketika kita bermain sesuatu permainan, bila pemain tersebut kalah atau terbunuh, pemain itu akan kehilangan segala-galanya dan kembali ke tahap satu dan akan bermain semula dari awal. Bukankah ini sangat mengerikan jika ini berlaku? Kerana tiada siapa yang mahu mengulangi perkara yang itu berulang kali. Oleh itu, Taoism percaya bahawa terdapat banyak cara untuk membuatkan hidup menjadi lebih panjang kerana ia ada di dalam diri manusia dan sebenarnya kehidupan manusia yang rumit ini akan menyeksakan diri sendiri. Kehidupan yang sederhana akan mengembalikan sifat semula jadi dan akan melanjutkan kehidupan pada jalan yang benar. Jadi pada kesimpulannya, terdapat banyak variasi berbeza dalam kepercayaan Taoism tentang kematian dan juga kehidupan akhirat. Penganut Tao purba percaya bahawa manusia boleh hidup seperti Tuhan dalam kehidupan. Manakala penganut Tao moden percaya bahawa makna sebenar dan keseimbangan kehidupan harus ditemui dalam alam semula jadi. Tetapi idea utama di sebalik kedua ideologi ini masih sama, iaitu semuanya berkaitan dengan Tao, iaitu tenaga kosmik. Dalam kehidupan ini, dalam kehidupan seterusnya, manusia adalah sebahagian daripada Tao dan kekal dalam keadaan sempurna dengan seluruh alam semesta. Jadi itu saja daripada saya. Terima kasih.